Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minggu ni kita bertemu lagi dalam siri webinar Bimsat. Minggu ni kita akan bincang tentang analisis teknikal, corak tentang chart pattern ataupun corak carta. So minggu ni sebenarnya lebih simple berbanding minggu lepas. Minggu ni kita nak tengok sikit lah chart pattern ni. Mungkin yang kita tengok apa yang ada dalam chart sendiri, yang kita boleh tengok reversal ke, continuous ke, kita akan tengok dalam bentuk chart tu sendiri, dan juga candlelight tu, candlestick tu sendiri, apa yang dia boleh bagi tahu dekat kita dan macam mana kita nak interpret. Mungkin pada satu sudut yang lain, benda ni kadang-kadang kita dah tengok benda ni ada banyak dekat website ke mana-mana. Kalau kita Google pun kita cari chart pattern pun, benda ni dah banyak template, kita tinggal nak follow je. Cuma mungkin bagi trader yang baru-baru, sedikit keliru macam mana nak baca ataupun macam mana nak buat tu, chart pattern ni macam mana nak baca. Jadi minggu ni kita tengok sikit lah asas macam mana nak baca chart pattern tu, macam mana kita nak analyse. Jadinya insyaAllah pada minggu ni sama macam minggu lepas, ada saudara Syukri dan juga saudara Fazrin bersama saya pada hari ini untuk bincangkan tentang chart pattern lah. Okey, jadinya chart pattern kita direct to the point lah. First, kita sebelum masuk pada chart pattern tu, kita tengok dulu pada kita punya konsep trend ni yang minggu lepas kita dah buat tentang uptrend, sideways dan downtrend. So macam yang dijanjikan pada minggu lepas, minggu ni kita akan tunjuk directly dekat chart macam mana nak buat support resistance, dan tunjuk directly dekat chart lah tentang uptrend, sideways dan downtrend. So ini saudara Syukri akan share lah dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan support resistance ni, macam mana nak buat dekat chart. Boleh teruskan Sam? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ni saya akan share berkaitan dengan trend, support dan resistance. Okey, sekejap. Okey. Okey, skrin nampak? Blank. Okey, dah nampak. Okey. Okey, nampak ya? Okey, baik. Okey, yang ni minta kita abaikan dululah. Okey. First kita akan tengok trend. Macam yang kita nampak, first kita ada uptrend, sideways dan downtrend. So hari ni kita akan tunjukkan uptrend dulu. Okey, uptrend kalau secara teorinya kita panggil a series of higher and higher high. Maksudnya kalau kita nampak harga tu semakin lama dia semakin naik, dia akan ada, okey, ini saya cerita dulu dia akan ada low, kita nampak harga rendah dia, lepas tu dia ada high, lepas tu harga drop dan dia low dia ni lagi tinggi daripada low yang sebelum ni. Pasal ni tu sebab tu dia panggil higher low, dan dia ada higher high. So ni menunjukkan downtrend. Dalam kalau kita tengok ni macam N lah. Okay, dia low daripada harga rendah, dia naik, lepas tu dia turun sikit, lepas tu dia naik higher high. So kita boleh consider ni sebagai uptrend. Ini dalam satu jangka masa yang lebih panjang lah ni. Kalau kita nampak daripada bulan Julai sampai bulan Mac 2017 kita boleh nampak. Ni contoh saham saya tunjuk ni dekat MyEG . Okey, cara kita nak lukis uptrend ni kita boleh nampak, kita just ambil ni garisan panjang ni, kita ambil dekat lowest dan kita ambil yang dekat second dia, boleh sini ataupun sini boleh, ataupun sini lah kita nampak. Okey, itu. So dia nampak pergerakan dia tengah dalam keadaan naik. So kita nampak low, high, higher low dan higher high. Okey, ini untuk uptrend. Ini untuk okey. Kalau downtrend pula, sekejap saya tunjuk. Okey, ini untuk downtrend sama pula. Secara teorinya kita panggil a series of low and lower low.
Kita boleh nampak kat sini. Sebelum ni harga dia naik dulu. Harga dia naik dan harga mencapai peak, harga tertinggi, dan dia tak boleh naik dah. Harga peak, lepas tu dia nampak dia drop, dia buat base baru, dia naik balik, lepas tu nampak dia jatuh, next dia jatuh. So kita boleh sama je macam tadi, kita boleh ambil trend line, kita lukis, kita ambil dekat sini, dekat top ni, dan kita ambil yang dekat second ni. So kita nampak ini movement dia downtrend, harga dia tengah jatuh lah. Ini untuk untuk sideway pula, kita boleh nampak dia lebih kurang dekat sini. Sideway ni harga dia bergerak atas bawah lebih kurang sama je. Macam contoh sini, kita boleh consider ni dalam sideway lah, dalam range sideway lah untuk yang period ni je. Sam, mungkin boleh terangkan sikit kan, macam kita nak buat trend line tu, sama ada untuk sideways ke, untuk uptrend ataupun downtrend ni kan, berapa point yang kita perlukan. Macam ni Sam buat kan, kalau untuk sideways, kalau bawah tu ada berapa point yang kita kena, maknanya nak bagi dia legit satu trend, berapa point yang kita kena sentuh. Dia just perlukan 2 point je, tak perlu banyak-banyak. So kalau macam ni contoh sideway ni, dia nampaklah dia 2 point lah, maybe dia sideway lah, cuma next dia breakout lah. So sideway ni sekejap je lah, tak lama lah. Contoh tadi downtrend, kita just memang kita ambil 2 point je, sini dengan sini. Dia sebab series of ni downtrend a series of low and lower low. So kita nampak dekat sini, kita tarik dekat first point dan second point. So kita akan just follow je. So nampak next dekat sini, downtrend, dia try tapi fail, dia jatuh balik. So kita boleh consider validnya apa, trend line lah. Dia akan respect the line. Kita balik pada uptrend tadi. Kita tengok uptrend tadi kita ambil line daripada sini ke sini, daripada first ke second point je. Nampak dia try, dia naik balik. Dia try, then naik balik. So dia just 2 point, dan the next the trend line akan buat lah kerja dia lah. Dia orang akan respect the line lah. Kalau macam ni dia dah start break, tapi nampak dia masuk balik, dia naik balik, sama je. Dia masuk balik, dia naik balik. Kita just follow je. Macam yang the latest one, kita boleh nampak dia tengah downtrend. So maybe kemungkinan harga akan jatuh lagi lah. Dia just, unless dia akan break atas ni dan dia akan maintain atas tu je, harga akan bertukar trend lah. Dia akan buat a series of high, lower high, higher high. So kita boleh consider, kita akan boleh tarik baru. So macam mana kita ni, nak tahu kalau trend tu dia dah break daripada trend tu? Kalau macam tadi yang masa yang dekat uptrend saya cakap, dia ada keluar sikit kan, dia ada break dah, lepas tu dia masuk balik. So kalau macam tu kita tengok, kalau dia macam boleh bagi, kalau kita buat trend line ni, macam uptrend ni boleh macam bagi fake signal kan. So macam mana tahu dia valid breakout tu? Ataupun macam ni dia fake je kan, macam tengok dia main-main dekat trend tu, lepas tu dia naik semula. Valid breakout tu sebenarnya nanti saya nak terangkan dengan support and resistance. Tak apa. Dia breakout, kalau contoh ni dia breakout mesti come dengan volume, datang dengan volume. Macam ni dia breakout je tapi volume tak ada, volume tak banyak, nampak tak? Volume sikit je, tu yang tak jadi tu. Last nampak dia masuk balik. Dia breakout mesti come with the volume. Tak apa, nanti saya akan tunjukkan sekali dengan support and resistance. Contoh this one, dia breakout. Ni kita tak nampak lah breakout. Sebab apa? Gap down kan, nampak? Dia gap down. So gap down, yang ni dengan volume. So kita try.
Hello, dengar? Okey. Dengar. Okey, kita akan next support and resistance ya. Kita ambil je dekat yang bahagian sini. Okey, support and resistance ni macam last week kita dah terangkan where the buyer meet seller. Okey, first kita ambil resistance. Resistance ni dekat bahagian-bahagian yang peak, bahagian atas, ceiling tu. So kita boleh ambil satu line dari sama data. Okay, kita nampak harga naik. Lepas tu kat sini nampak dia reverse, dia jatuh. Walaupun sikit lah. Kita ambil yang significant. Okay, sini. So kita boleh andaikan ini sebagai resistance, halangan. So nampak harga naik, dia jatuh. So nampak dia try balik. Ni pun kita kena confirmkan dengan volume lah harga juga naik. ke sama? Okey. Ni saya tunjukkan dia punya breakout ni, kita boleh nampak. Okey ya. Nampak harga naik. Kita boleh letakkan ni dekat peak dekat atas ni. Dekat ekor dia ni, highest ni. Okey. Kita nampak dia naik. Ni resistance ya. Okey, dia naik. Resistance, ada halangan. Dia jatuh. Halangan dia jatuh. Ni nampak dia try balik. Balik tak berjaya. Volume pun dia cuba, volume buyer mencuba untuk buyer cuba untuk break the resistance tapi fail, tak berjaya, dia jatuh balik. Then this one kita nampak dia break with volume. Okay, so kita boleh consider breakout ni balik lah, candle ni balik. So nampak next dia jatuh, nampak dia seller cuba balik. So ini resistance, dan bila dia dah break, resistance ni automatik akan menjadi support. So bila dia break support, seller cuba untuk menembusi support tu, tapi fail, tak berjaya, terus bang balik. Nampak dia naik. Dia naik. Ini resistance, lebih kepada resistance. Dan ni highest ni kita boleh nampak net resistance dia. Kita boleh lukis lagi resistance kat sini. Nampak ni dia try fail, tak berjaya, dia jatuh. Yang tadi resistance tadi ni become support. Resistance become support, dia tendang balik, dia naik. Dan resistance tadi pun dia breakout. Dia breakout dengan volume. Nampak volume pun besar, dapat. Daripada 3 hari lepas ke sebelum ni semua volume kecil-kecil. Dan nampak ada sekali satu big volume masuk. Nampak dia breakout. So breakout ni kita boleh consider sebagai valid, dan dia close pun dekat atas. Walaupun sikit, saya rasa berapa bit, 1 bit je. Dan nampak sama juga. Next pun sama juga, nampak dia try sama. Okey, ni untuk saya nak bagi nampak dulu resistance dia. Ini resistance bukan support, dia net resistance. So sama juga. Ada lagi peak, kita letak. Ada lagi peak, kita letak. Okey, kita tengok yang terbalik pula, kita tengok support dia break. So yang ni delete je. Okay, contoh ni tadi high kan. High, ni resistance dia. Kita boleh letak dekat atas ni. Dan dia drop. Nampak sini. Daripada harga sini dia return balik, patah balik, dia naik balik. So sini support. Tukar color. Okay, ni support ya. Okay, dia support, nampak resistance, harga dia drop. Dan kita ni resistance, ini support. So harga dia naik balik. Dia try balik resistance tu, tapi fail, tak berjaya. Dan dia jatuh. So dekat sini nampak dia ada breakout, dia jatuh. So ni dah support ni dah tak berjaya lah, dah tak valid lah. So support become resistance. So nampak dia try balik, fail, tak berjaya. Seller lagi kuat, so nampak dia jatuh balik. So ada kita letak lagi bawah ni, kita boleh jadikan dia sebagai next support lah. Sebab ni nampak dia try, dia naik balik. So dia ni tak berjaya resistance, dia berjaya, dia drop.
So dia sideways dulu. Okay, ni pun kita boleh consider sebagai sideways sebab harga dia sama je, tak range dalam ranging. Sini turun naik, sini naik, sini naik, kita boleh tarik juga. Kalian nampak? Dia dalam fasa ranging. Ini dalam minor lah. Kita dalam lagi kecil punya apa? Timing. Nampak lagi kecil Then kat sini dia dah start break up. So support ni dia dah break up. Dia tak berjaya. Nampak dia jatuh. Dia jatuh. Then dia try balik tapi try ni nampak. Dia try tapi dia try over daripada apa? Daripada support. Kita panggil macam apa? Ni bukan apa? Buat volume pun lebih kurang je. Speed signal lah ni. So still apa? Nampak volume pun sama je. Apa dia? Ni macam fit sikit lah ni. Dia maksudnya tak berjaya sangat lah. Dia F2 pun lah nama dia. Macam kalau tu kita macam creepy breakout macam tu lah. Dia breakout je tapi dia masuk balik. Nampak? Volume pun nampak. Kalau kita tengok volume pun lebih kurang je. Tak ada yang signifikan. So dia bukan valid breakout lah. Lagipun kalau kita tengok daripada trend line ni, kita nampak dia masih dalam downtrend. Nampak dia so dia macam still tak valid untuk dia nak naik atas. Volume pun tak banyak naik. Then lebih pada dia just creepy, dia just menakutkan kita je lah. Dia jatuh balik. Ni resistant ni tadi support bukan resistant tu, nampak dia jatuh balik. So the new support dekat sini, range harga ni lah. So yang ni contoh sebagai untuk saham MyEG. Dia a series of, harap boleh nampak lah macam mana kita nak lukis trend line, macam mana kita nak lukis support and resistance. Kita just lukis dekat peak dengan low dia ni. Ini peak, low. Peak, resistance, low, support. So kalau kita breakout, kita boleh tulis je. Resistance, kita tulis resistance. Lepas tu ni, kalau dia dah breakout ni, kita tulis lah support dengan resistance. So kita boleh nampak lah. Next, bila harga tu dah hit tu, kita boleh consider, ni ada paras rintangan. Sama ada kita nak, kalau dia breakout tu, dia akan naik lagi. Ataupun kalau kita dah entry kat bawah, kita boleh jadikan resistance tu, support become resistance tu sebagai kita punya TP. Boleh, tak ada masalah. Okey, boleh habis. Okey, cuma ni lah nak tanya. Rasa ramai yang tanya benda yang sama ni, kalau terutama yang baru-baru lah. Sebab kadang-kadang ada yang confuse. Kita nak guna support resistance je ke, ataupun kita boleh combine sekali dengan trend ni untuk buatkan kita punya analisis ni? Okey. Ini dia based on kita punya kita punya strategi. Tapi kalau kita nak beli, sebenarnya kalau kita nak membeli, kita akan tengok trend dulu. Kita dah tahu trend tu dah start uptrend. So kita akan fokus untuk cari untuk belilah. Tapi kalau kita dah tahu macam sekarang ni nampak dia dengan downtrend, so kita nak beli pun kita takut breakout tu jadi fake punya breakout. Dia fail. So sebab kita tahu overall trend tengah downtrend. So price akan lebih nak ke bawah, lebih nak jatuh. Nak drop. So kita tahu macam tu. So kenapa kita nak merisikokan diri untuk beli waktu downtrend? Trend ni untuk kita nampak ke mana hala tuju price tu. So support and resistance tu kita akan cari kita punya risk lah. Okay, contoh kita tengok yang kita tengok ni overall trend ni downtrend ni saham tadi ni contoh bukan saya suruh beli ke jual ke. Ini saham contoh MyEG tadi, nampak ini dia tengah dalam downtrend. So kita tengok support dekat sini, resistance pun kita tengok ada satu dekat sini. Ni yang kecil yang kecil. Kita boleh tengok ni yang downtrend, yang major downtrend lah.
Ini kita tengok minor, kita nampak ada uptrend. Kita boleh lukis je. Ni saya bagi live terus contoh Okey, boleh nampak. Ini minor je, minor punya uptrend. Kita boleh nampak a series of high, low, high, lower high, higher high. So kita nampak, okey, ini macam nak buat uptrend. So tapi yang major downtrend ni dia dah try break tapi fail, tak berjaya. Which dengan huge volume. So kita boleh nampak dekat sini ada support. Dekat sini ada range support RM1.167. So maybe kita untuk short term, maybe kita boleh consider untuk buy lah. Bila kita nampak pattern macam ni. So kalau consider buy, tapi tengok daripada range support lah. So macam ni, kita akan tengok balik pada risk dan reward je kita. Sam, ni candle one day Ni daily punya candle lah. Ni candle punya daily. So kita nampak ni dah start uptrend, tapi major trend adalah still downtrend. So still risky lah untuk kita nak start ada position ke apa ke kan. So kita boleh nampak okey, ada setengah. Ini dah masuk strategi pula kalau nak beli breakout ke apa ke kan. So itu tengok pada strategi. Okey, cuma ni lah ada satu ni, saudara Naim. Dia tanya, nak beli sebelum breakout ataupun dah breakout tinggi baru kita beli? Dia kalau beli breakout ni sebolehnya memang kita kena tengok lah. Sebab kita nak beli waktu, depend pada strategi. Ada yang beli memang dia tengah breakout, contoh 168, 169 ni dia dah breakout kan, dia terus buy. Tapi kalau kita beli dia dah close macam ni, dah tinggi sangat, risiko kita tinggi tau. Kita nak loss dia tinggi. Loss risiko dia jatuh bawah tu tinggi. Contoh kita beli waktu 181 dia dah breakout kan, 181 dia dah breakout. So kita nak cut loss mesti kalau kata risk dan reward. So sanggup ke kita nak loss 182 berapa sen? 182 tolak dengan 167 berapa sen kat sini punya loss? Sanggup ke kita nak loss dekat kalau dia drop ni? Sanggup ke kita nak loss berbanding dengan profit yang kemungkinan sampai sini? So tengok risk dan reward. Kalau tak berbaloi, kita tak payahlah kita cari lain lah pula. Melainkan dia betul-betul waktu dah breakout kita terus entry 16170 ni kita dah entry. So okey lah, boleh consider lah. Sebab kita cut loss pun maybe dekat bawah sini, dekat bawah sini 16159 ni 160 sen. So kalau berbaloi dengan risk reward tu, kita nak entry, plan kita macam tu, so okey, boleh. Okey. At last kita tengok pada kena tengok balik pada risk dan reward kita punya plan. So dia sebenarnya risk and reward ni depends pada masing-masing lah. So dan risk and reward tu lah yang menentukan kita ni nak pakai macam support resistance tu, kita nak pakai yang minor ke major. Betul tak? Yes. Dia apa-apa semua risk and reward lah. Ni sebab ini dah go deeper lah kan, dari risk reward apa semua kan. Dia apa-apa kita yang untuk pelabur baru tak boleh, nanti boleh belajar dulu ni. Just kita nak tunjukkan macam mana support, macam mana resistance, trading plan tu nanti kita boleh ajar lah macam mana nak nak kat mana, macam mana kita nak kira risk dan reward kita apa semua. Ni just kita nak bagi surface, kita nak bagi nampak trend line, support and resistance. Kalau yang dah nak buy, dah nak sell, dah nak buy apa semua tu dah dah masuk trading plan lah. Ini kita nak bagi nampak je macam mana harga dia bergerak apa semua. Okey. So saya rasa penjelasan daripada Sam tadi jelas lah tentang macam mana nak buat trend line, yang maknanya uptrend, maknanya sekurang-kurangnya ada dua lowest low dengan higher low tu. Kalau dah boleh ada dua, kita dah boleh plot untuk trend line yang uptrend, support resistance. Kalau ada dua low point yang almost the same tu, kita boleh anggap dia tu support untuk sideways,
Maknanya kalau yang trend line tu, kalau yang downtrend tu boleh tengok yang high dengan yang lower high tu kita boleh plot untuk downtrend. So sini basic lah sebenarnya, kita kena combine macam Sam kata tadi. First kita tengok trend dia macam mana, uptrend ke downtrend. Okay, kalau uptrend kita buat support resistance untuk kita tengok ada kat mana kita nak beli time breakup ke dan sebagainya. Okay, dan mungkin Sam kita lepas pandang tadi sikit lah, kita tambah sikit lah, support resistance ni boleh tak kita buat untuk TP dengan kita untuk buat kita punya cut loss? Yes, boleh. Macam contoh ni okey. Ini okey, saya terus lukis je lah trading plan yang bagi buat contoh terus lah. Okey. Okey, ini okey, kita dah nampak ni low. Ini untuk minor yang kecil. High, lower high, higher high. So kita dah nampak. Okey, ni dah menunjukkan uptrend. Maybe kalau dia ini itulah dia berjaya lah kan. So kita punya plan. Okey, ni breakout contoh, kita buy on breakout. Okey, tentu dia dah breakout. Sama ada kita boleh ambil dekat high ataupun kita boleh tengok dekat mana yang paling banyak kena dia punya price tu. Macam ni kita nampak ada 1, 2, 3 price kena kan. Kita boleh nampak dekat ekor ni. Ni kita ambil yang ni je. Ni contoh sebab kita nak buat plan. Okey, 1, 2, 3 ni. Okey, kita ambil dekat sini. So breakout. So kalau okey, ni support. Ni support. Okey, contoh kita buy on breakout. So kat mana kita punya cut loss? Dekat sini lah. Dekat bawah ni lah. Kalau dia dah bawah 1605, okey, kita cut loss. Kita punya TP berapa? Selalu kita ambil range 1 for 1 lah. Contoh sekejap, saya tak jumpa pula dia punya ni. Okey, tak apa. Tak pula. Okey, contoh kalau sini kita ambil kita boleh ambil dekat sini. Resistance yang terdekat. Sebab apa ni resistance? Ni apa? Boleh nampak kan ni dia jadi resistance harga. Ni nanti kita next kita akan tengok dekat candle pula. Nanti sesi apa? Dekat Fazrin nanti. Terus. Ni kita boleh nampak. Bearish engulfing ni kita boleh nampak. So kita punya TP dekat sini. So nampak bila dia punya, kalau kita kira balik risk reward dia pun macam 1 for 1. So okey lah. Boleh kita nak apa? Ni kita jadikan TP bawah ni. Tapi tak sampai TP. Dia dah ke bawah. So cut loss lah. Kalau kita follow kita punya plan lah. Okey, boleh? Okey, boleh. Okey, rasanya kita boleh tutup dulu yang pasal trend line dengan support resistance ni. Saya rasa cukup untuk kita cover basic. Dan kalau macam yang lebih, macam kat sini ada yang Encik Muhammad Fadil cakap pasal Bollinger dan sebagainya ni. Ini kita dah masuk indikator dan sebagainya. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk tajuk tu. Cuma yang minggu ni kita fokus pada yang basic je, support, resistance dengan trend line dan selepas ni chart pattern. Dan sikit lah untuk menjawab soalan yang lepas tu long term ke short term ke, itu kita boleh tengok pada trend line lah. Satu, kita tengok dia uptrend ke, downtrend ke, sideways. Kemudian kita boleh set candle tu kita nak yang macam mana. Kalau mungkin kalau daily ke weekly kita boleh tengok untuk short to mid term. Kalau kita pakai candle weekly dengan monthly tu, mungkin kita boleh tengok untuk longer term punya ni lah trend dia. Okey, so seterusnya kita boleh masuk kepada ini sebentar kita masuk kepada chart pattern.
Dan saudara kita Fazrin ni dah tak sabar untuk menerangkan tentang apa chart pattern lah. Okey, sebentar Okey, tentang chart pattern ni ataupun dalam bahasa Melayanya corak carta lah, apa yang kita boleh tengok. Sebenarnya benda ni, template ni saya rasa ada banyak dekat internet, masing-masing dah ada share. Cuma kali ni kita nak share macam mana nak baca benda tu ada ke tak benda ni dalam chart kan. So ada yang baca reversal pattern lah, continuation lah, yang bearish lah, yang bullish, ada macam-macam. So mungkin kita serahkan kepada Fazrin lah mungkin untuk terang sikit yang bullish pattern ni macam mana. Yang ada dekat that chart ni mungkin sebenarnya mungkin ramai dah reti baca, cuba kita nak yang bawah-bawah ni nak tunjuk benda ni ada dekat chart. Mungkin Fazrin boleh share. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Dengar. Okay, basically kalau kita nak tengok chart pattern ni, dalam technical analysis, banyak cara kita nak tengok kita analyse pergerakan harga tu kan. Salah satu dia melalui chart pattern lah. Kan? Ada orang dia guna chart pattern, ada orang guna candlestick pattern. Macam-macam pattern banyak. Kalau dalam macam chart pattern ni, yang biasa yang kita ada pergi balik yang dekat ni, yang continuous pattern dengan tu, reversal pattern tu. Continuous dengan reversal lah. Okey. Okey dah. Okey okey. Yang ni basically yang ni semua kebanyakan classical chart pattern. Maksudnya yang dah diguna pakai pattern ni dari lama dulu. Dah lama dan dia reliable. So di sebalik chart pattern ni, kita kena faham kenapa orang nak tengok chart pattern. Kenapa kena tengok pattern? Apa kena-mengena dia dengan pergerakan harga tu kan? Apa maksud di sebalik pattern tu? Orang gunakan pattern ni, biasanya kita akan nak buat untuk projection. First, salah satu dia nak buat projection. Kemana arah terus mula-mula kalau kita nak tengok pattern ni, biasanya kalau kita nak masukkan strategi kita nak beli jual tu, biasanya pattern ni dah jadi dulu baru kita entry. Tapi itu dalam teori lah. Tapi kalau kita nak buat projection, kalau kita nak buat entry lebih awal, kita kena buat analisa sesuatu pergerakan harga tu. Kita kena project dia nak berbentuk apa. Macam contoh kan, reversal pattern macam bearish double top kan. Bearish double top tu biasanya dia akan berada di ujung ke atas. Selepas dia naik, kemudian dia akan ada consolidate, dia akan ada pause sekejap. Biasanya pattern ni biasanya dalam chart tu dia maksud dia berada dalam keadaan pause ataupun consolidate. Dia sedang kalau dia tengah naik tu, pattern akan terbentuk. Time tu lah kita nak buat analisa dekat mana kita nak masuk. Kita boleh buat start analisa, kita buat start untuk plan strategi kita nak beli, kita tentukan kat mana support, kat mana resistance. Melalui pattern ni kita boleh ni lah, setiap pattern ni dia ada support dan resistance dia. So dia ada tempat dia mana kita buat yang sesuai, kita boleh letakkan secara teori basic untuk kita yang mula baru nak belajar pakai pattern. Fazrin nak So mencelah sikit. Bagi yang ni the next tu nak mencelah sikit. Maksudnya macam Fazrin cakap tadi, dalam pattern ni sendiri dia ada dia punya support resistance. Maksudnya benda ni ADM berbalik juga pada basic support resistance tu. Sebenarnya itulah yang berbentuk chart pattern. Macam tu kan sebenarnya Fazrin nak sampaikan. Yep. Sebab setiap pattern tu kita nak tentukan mana dekat mana dia punya
support dan resistance yang paling hampir, maksudnya paling reliable lah kalau berbanding dengan kita tengok saja trend line kan. So maksudnya bila kita gunakan pattern ni bermaksud kita nak mencari support dan resistance yang paling dekat, yang paling hampir dengan keadaan yang dengan waktu yang paling paling dekat lah, short termnya ni lah support resistance. Sebab kita nak cari entry tu, sama ada kita nak cari entry ke ataupun kita nak mencari target price kat mana kita nak keluar. So biasa berbalik juga, pattern ni pun kita nak cari support resistance dia sebenarnya. Selain daripada gunakan resistance yang normal lah, yang breakout ni pun sama juga. Support resistance kita gunakan untuk breakout, beli breakout, boleh juga buat support, boleh juga guna. Tapi kebiasaannya kalau kita nak, kalau orang yang baru belajar untuk pattern ni, dia akan kita akan secara teori ni kita beli di atas resistance lepas breakout. Tapi tadi ada orang tanya, kita beli bawah lepas breakout ke ataupun beli masa dekat bawah breakout ke? Kau macam tadi? Dia tanya beli dekat breakout ataupun masa limit dalam up. Limit up kan? Waktu breakout ke waktu kalau, limit up. kalau kita biasalah tengok dekat kalau kita nak tengok kan, kalau kita nak beli buat entry dalam pattern ni, pattern ni kita kena match. Bila dia breakout tu bermaksud dah confirm dia dah berbentuk pattern tu. Contohlah macam pattern bearish double top tu kan, yang ujung sekali kan. Dia bila dah dia dah breakdown tu baru kita nampak dia dah double top kan. Kat situ kita dah maksudnya dia akan keluar signal sell. Situ maksud dia. Tapi kalau kita dah boleh identify benda ni awal-awal dah ada double top kan. Contoh ni saya share sikit. Nampak tak? Nampak. Okay. Contoh macam tadi top, double top macam ni. Double top. Ini dah contoh double top. Okay. Kalau kita berbalik pada time pattern ni kan, kita balik ke sini. Okay. Waktu ni kita tak tahu lagi kan, kita tak tahu lagi kat sini dia nak jadi double top ke, dia jadi pattern apa, kita tak tahu. Tapi bila kita patut bersedia, maksudnya lepas rally yang sangat cepat ni, yang sangat kedudukan dia, position dia yang cepat dan tinggi kan, cerun dia terlalu tinggi, biasanya dia akan lama-lama dia akan melemah lah, weakening. So tanda-tanda weakening tu macam ni lah pattern dia. Dia tak dapat lepas resistance tu. Resistance tu tak dapat lepas. Dia try ni weekly chart. Setiap candle ni satu minggu. Ni untuk nak nampakkan lagi inilah, lagi long term lah. Maksudnya long term tu dalam daripada Ogos ni sampai untuk dalam quarterly, setahun punya ni lah, setahun punya pattern. So setiap chart ni mewakili seminggu seminggu candle. So tak lepas. Setiap kali dia nak test dia tak lepas previousnya candle tu, bermaksud buyer tu dah
dah tak kuat. So sekarang seller tunggu sini je. The next week tu dia cuba lagi, dia jatuh, dia cuba lagi, tak lepas, patah balik, turun, itu dia cuba lagi sampai 3 bulan. 2 bulan dia try, tak lepas juga. So kita dekat sini dah kira kritikal sebenarnya. Berjaga-jaga. Sebab tu kalau waktu ni kita bukannya untuk entry lah. Kita berjaga-jaga untuk jual. Kalau kita dah ada lah, maksudnya kalau kita dah ada, kalau kita nampak pattern ni dia tak akan lepas resistant, tapi boleh expect dia akan turun sebab dia tak akan lepas resistant. So bila nak confirm ini adalah pattern, kita boleh jangka lah ni kali yang signifikan ni tak lepas, maksudnya dia nak bentuk dah betok pattern. So bila dia bergerak tu, so dia akan nampak macam ni lah. Bila the next week dia dah ada keluar candle pattern pula. Ni weekly candle pattern dia nampak. Bila kita nampak macam ni, maksudnya seller dah start menjual. Macam ni lah, sama kan, ni pun seller menjual tapi dia patah balik. Tapi ni bila dah ada 2 kali signifikan resistance yang tak boleh tak lepas. So maksudnya seller masuk, bila dia keep jual, kita dekat sini kita tak boleh confirmkan ini dah betul. Okey, tapi kita boleh analyse, kita boleh project yang ni boleh jadi dia dah betul. So sebab tu kita waktu-waktu ni kita tak jangan masuk, jangan entry. Cuma kita boleh katalah kalau kita dah ada, mungkin kita boleh nak confirmkan dia betul-betul tak boleh naik. Kita tunggu sampai dia betul-betul terbentuk, sampai dia break yang ni, support ni. Ni dia dah cuba buyer cuba nak tolak balik. Bila dah sampai sini, dia dah break up ni kan. Bila dia dah break up, itu barulah kita boleh confirmkan ini dah betul. Bila ada breakout, baru kita boleh confirm ini dah betul breakout ni. Tapi dia cuba nak lepas kan. So bila dia confirm ni, biasanya orang kat sini dia akan kebanyakan orang yang guna teknikal dia akan jual waktu ni. So dia dah nampak dah betul ni. So sebab tu bila dia tak lepas, dia akan terus ke bawah lah. So bila dah nampak dah betul macam ni, ini bermaksudnya ini yang dikatakan waktu distribution distribution yang level lah, maksudnya waktu orang dah jual lah. So kalau masuk pun potensi untuk naik tu dah susah lah. So ini dia akan nampak, dia akan lebih bila dia start break support ni. So bermulalah pattern downtrend. Kita nampak dah downtrend tu yang ada lower low ni. Lepas tu bila tadi kan kita tengok trend tadi kan, barulah kita nampak pattern lower low lower high. So bila ada trend line ni, ada 2 titik. Walaupun kita kat sini pun kita dah nampak dah kat sini kan, ada 2 titik ni pun dah downtrend. Tapi ini pun dah confirmkan bila dia dah terlepas support ni. So dia akan confirmkan downtrend. So yang ni akan berterusan lagi lah sampai dia naik break atas ni balik. Maksudnya dia kena lepas dia ni. Okay, kita pergi ujung. Okay, minggu ke akhir ni, yang latest 19 Ogos ni, macam mana kita nak tahu dia boleh naik balik? Ni dah downtrend ni daripada Oktober 2020 sampai sekarang dia dah downtrend. Lepas dia forming
double top ni. Dia terbentuk double top. Lepas tu keluar dia break, keluar signal cell. Lepas tu dia tambah dengan trend pattern, downtrend ni kan, downtrend level ni. So buat masa sekarang ni kita tak ada entry untuk masuk, entry tak ada level untuk masuk. Kalau kita nak masuk, kita kena tunggu dia buat buat trend baru. Maksudnya kena break lepas dia ni kita tukar ke daily kan, lagi nampak lagi clear. Okay, sekarang ni ada downtrend lagi kan. Okay, masa tengah downtrend ni, macam mana kita nak tahu kita boleh entry ke tak? Dia kena price tu candlestick ni, make sure dia kena duduk atas ni, duduk atas line breakout ni, breakout downtrend line ni kalau kita nak buat macam ni pun boleh juga kan. Okay, so macam ni boleh beli ke tak ni? Potensi dia boleh beli. Fazil boleh besarkan sikit tak? Mungkin takut tak nampak. Okay. Ha. Daripada kan. Okay. Waktu bila kita nak beli, bila lepas downtrend ni kita nak confirm kita nak beli kan, make sure dia kena breakout dan dia berada di atas trend line tu. Dia kena ada, kalau nak entry lah, nak entry kena di atas trend line, jangan bawah trend line. So kalau dia bawah cross, trend line ni dia masih kalau candle tu cross sahaja macam yang Sam punya kalau, tadi tu, itu kira kalau MACD tadi kan, tak cukup strong lah. Dia mesti atas trend line. Yep, kalau MACD macam ni kan. Okay, kalau MACD ni tadi, candle tu MACD cross ni kalau kita break ni kan, dia ada cross. Dia ada cross. Dia fake breakout. Bagi fake breakout. So orang selalu akan track. Sebenarnya kalau kita sebagai technical atau chartist kan, trader kan, kita jangan beli waktu yang tak confirm. Maksudnya yang ni bila dia break ni, dia tak confirm lagi. Dia dah bertukar trend. Daripada downtrend nak tukar ke uptrend kan. Ni sebelum dia break ni, kita akan tengok dekat sini kan, macam ni kan. So waktu kat sini kita tak nampak dia nak dia nak bergerak kan. Ni kan dia punya ni resistance kan, resistance sebelum downtrend ni. Okay, downtrend line ni dengan resistance line ni pun dua boleh pakai untuk confirmkan resistance line. Maksudnya resistance line yang paling kuat bila dia bertembung. Dua ni, downtrend line pun dia ada ni bertembung, resistance line ni pun bertembung. So bila dia breakout ke sini, maksudnya buyer tu kuat lah kan. Bila dia breakout sini, bila dia breakout maksudnya dia kuat. Tetapi kita tak boleh masuk entry selagi dia tak berada selagi dia tak berada dekat atas line. Jangan beli. Itu bahayalah. Tapi kalau biasanya orang yang dah biasa, yang short term trader ni, dia tak beli. Dia dah tahu dah. Dia ambil 1 2 3 set je. Yang tak boleh yang macam tu yang baru ni belajar. So kita kena belajar yang basic dulu. Kalau kita nak masuk entry dekat register ni, breakout ni, maksudnya buy on breakout, kita kena buy atas trend line, atas resistance line tu. Ada orang kata atas breakout pun ataupun limit up. Okey, kita beli tu kalau dia naik jangan belilah. Ini kan, dia naik atas ni, tepat atas ni, janganlah beli. Sebab dia biasanya dia akan turun balik kat sini, dia akan turun balik cari support. Bila breakout ni, support dia adalah line ni juga. So biasanya orang bila kita nak masuk entry tu, kita kena beli dekat
betul-betul atas line ni. Atas Kalau yang lebih untuk selamat lah, atas support lah. atas line ni. Maksudnya bila dah break up resistant, dia akan jadi support ni kan. Resistant turn to support. So kalau kita nak beli atas line, jangan beli bawah line. Bawah line ni boleh jadi dia naik, dia akan patah balik. Sebab kita tak tahu resistant ni kan tempat seller tunggu kan. So bila kita beli betul bawah line ni, seller dah tunggu. Kalau kita tak tahu seller tu kuat ke tidak, kalau kita nak tahu seller tu dah tak kuat atau buyer dah kuat, dia mesti berada di atas line ni untuk dia maintain. Kalau sebab tu kita kena tahu kalau kita nak tahu buyer tu kuat ke tidak, dia mesti break, lepas tu dia maintain. Buyer dah strong, so seller dah tak ada. So sebab tu kita boleh masuk. Itu dia punya dia balik guna buy on breakout tu. Kalau kita beli bawah resistance ni, dia boleh patah balik, boleh patah balik lagi. Maksudnya ni boleh jadi fake breakout. Kebanyakannya kat stock Malaysia ni banyak tu. Itu yang bahaya je. Sebab tu kalau kita nak beli, kalau orang yang baru nak gunakan technical analysis ni, entry macam buy on breakout, make sure bila breakout tu beli di atas line ni. Biasanya jangan beli bila dah naik sampai jauh sangat, baru kita nak entry. Itu pun selalu terkena kan. Dia macam contoh kan, kalau macam chart ni, MACD ni, ini dia dah breakout kan, breakout resistance ni, previous resistance jadi trend line resistance. So dekat mana dia punya next resistance kan? Next resistance dia dekat sini juga, next resistance dia. Sebab apa? Ni ada antara next resistance, sebab dia satu, dia line kan. Seller dah jual sini, seller maksudnya kat sini seller tunggu lagi. Ni pun dah masih banyak lagi boleh pakai. Banyak seller kat sini, maksudnya seller kuat kat sini. So ni jadi next resistance. Untuk kita nak beli entry kat sini, kita punya target jadi kat sini. Sebab tu kalau harga tu dah dekat dengan the next resistance, tu yang bahaya tu. Tunggu seller, nanti seller tengah tunggu sini untuk jual. Sebab tu kadang-kadang orang beli kat atas ni. Sebab apa? Sebab dia tak sempat, terlepas. Itu punca dia, kita kejar. Itu sebab tu kita biasakan jangan kejar. Kalau kita masih di bawah ni tak apa, tapi kalau dah naik atas ni jangan kejar, tunggu dulu. Kena tunggu. Sebab kita nak tahu dia masih kuat ke tidak. Sebab tu kita macam ni pattern ni ada downtrend. So kalau dia dah break up downtrend ni, maksudnya dia dah start ni lah uptrend lah. Macam tadi Sam tunjuk tadi, dia ada higher high, higher low kan, pattern higher low kan. Dah ada higher high macam ni. So bila dah ada pattern macam ni, barulah kita boleh masuk. Ini maksudnya dia dah bertukar daripada downtrend line ke uptrend line. Kat sini baru kita boleh jadikan stok ni watchlist lah. Masukkan watchlist. Kat mana kita boleh buat analisa, kita buat projection. Dekat mana kita entry kita boleh masuk. Macam tu lah. So ini salah satu macam MACD. Lagi satu contoh pattern stok Inari. Okay. Ini daily chart. Ini pun sama juga. Ini boleh nampak Okay, ini daily chart. So dekat sini ada banyak pattern. Kalau dari sini sama macam tadi. Masa dekat sini kita tak tahu dia nak terbentuk double top kan. Tapi dah ada signal lah. Maksudnya dia dah ada dua ucuk ni terbentuk, jatuh. So ni possibility lepas
kita nak tahu double top ni bila nampak dia rally, lepas tu ada dua pucuk kat sini. So ni possibility untuk jadi double top tu sangat tinggi. Sangat tinggi. So waktu macam ni jangan masuk. Lepas kita ini petanda dia petanda stop tu dah habis lah rally dia. Daripada sini, daripada Mei 2016 sampai 2018 ni dia dah habis dah. So kat sini kena faham pattern ni bermaksud waktu consolidate. Maksudnya orang dah start dah hilang dia punya kekuatan untuk minat. Maksudnya daripada rally jadi consolidate ni, maksudnya kawasan ni lah yang akan menentukan bila dia nak jual. Orang dah nak start jual dah. So trend ni dah, bila trend ni dah, kalau macam ni kan, kalau trend ni kan dia nampak, kita nampak uptrend kan. Ini pula trend ni kita panggil daripada uptrend jadi downtrend. Kan? So bila kita nampak macam ni, sama macam tadi downtrend kan, dia break jadi uptrend kan. Kalau yang ni, binari ni daripada uptrend, lepas tu dia break jadi dia forming double top pattern ni. Double top ni dah jadi support Dia dah break bila dah break down ni, so ini dah confirm ini double top. Sebab tu biasanya kita nak jumpa pattern ni, kita dah terlambat sebenarnya. Tapi kita boleh buat projection lah, kita boleh standby bentuk apa dia nak berlaku sebelum dia berlaku betul lah. Tapi ini dia dah confirm ni, bila dah break bawah ni maksud dia dah confirm lah. So bila price tu bila dia akan susah, support dia akan susah. Bila nampak macam ni, dia bermain di level uptrend line dengan support level ni. So maksudnya seller dah kuat lah ini, buyer dah tak kuat. So bila sampai ke waktu ni, kita jangan tak boleh masuk lah. Jangan masuk ada entry lah. Sebab di sini akan berlaku banyak short term, maksudnya harga tu akan bermain sikit-sikit, 2-3 sen turun, 2-3 sen naik, 2-3 sen turun, macam tu lah. Kat sini orang dah start slow. So bila nampak macam ni, ni waktu macam ni, memang biasanya market macam ni dia slow lah, market slow. So kita kat sini pula kita ada nampak double bottom kan, ada pattern double bottom. So mungkin possibility untuk dia confirm jadi double bottom ni, dia kena breakout atas ni. Dia kena break atas, baru dia confirm itu adalah double bottom. Dia kena break atas ni, break atas ni baru dia confirm. Tapi so far dia tak break lagi. So kita cuma boleh kita boleh buat projection ini potensi untuk jadi double bottom. So bila dia berlaku tu kan, so adalah okay. So ni kita boleh confirm double bottom. Tapi memanglah dia double bottom, tapi dia okay, dia jadi double bottom. Kalau bila dah break ni, dia confirm lah double bottom kan. So maksudnya bila kita boleh anggap dia nak start uptrend line kan, bila dah start sini lah. Tapi bila sebab tu kalau kita nak entry, kita nak confirmkan dia dah nak boleh entry, kita make sure harga tu kat atas ni. Okay, sekarang ni kita di posisi di mana kita beranggapan harga tu akan naik kan. So bila terus dia masuk balik, dia dah fail lah double bottom ni, dia dah fail.
So kita boleh anggap yang ni sebagai bukan double bottom, dia just sebagai sideway pattern. Sideway pattern ataupun ya dia tak bergerak mana lah kan. So kat sini label ni sebagai apa fake-nya ni lah, fake breakout lah. So bila kita teruskan dia punya ni. So bila dia dah consolidate macam ni, dia nampak dia masuk balik. So yang breakout tadi tu bukan maksudnya bukan apa start untuk uptrend lah. So bila waktu ni benda ni pattern ni berlaku disebab waktu dia bila Oktober waktu ni lah, waktu mula-mula berlaku COVID-19 tu. So semua panik. Bila panik dia jatuh dia kebanyakan stok dia jatuh ni lah, banyak lah kan. So waktu ni disebab semua panik, tu yang jatuh banyak tu sebab panik je. Tapi orang tak tahu bila panik ni sebenarnya dia sekejap je. So yang ni kita panggil V-shape, V bottom. V bottom ni so yang ni pula salah satu pattern juga. Bila kita nak confirmkan pattern ni, waktu kat sini kita tak boleh tahu kat sini pattern ni berlaku. Kita tak tahu lagi pattern tu akan berlaku V-shape, tapi kita boleh nampak tanda-tanda dia. Tanda dia bila ada bentuk macam ni, tajam macam ni kan. Dia punya trend tu, dia punya kecerunan tu tinggi, lebih daripada 45 darjah. So maksudnya dia akan recover cepat lah. Ni pun dia jatuh cepat. Biasanya yang jadi macam ni, jatuh cepat, dia akan naik cepat. Itu sebab tu kita kena, bila kita dah tahu dalam kepala otak kita dah tahu dah, oh ni macam ada nampak pattern V-shape. So kita boleh sama ada kita nak entry mana-mana V-shape ni, kita asalkan dia atas daripada nampak V ni, so kita boleh masuk lah. Kita just join the rally lah kan. So bila jadi macam ni, nampaklah pattern tu. Sebab tu kalau orang dah tahu nampak pattern ni, so kita boleh join the rally. Macam ni pun ada pattern lagi. So kalau kita nak confirm ini V-shape, dia akan ada ni V-shape. Tapi V-shape ni bila kita dah nampak, kalau siapa yang bermasuk lagi lah kan, siapa yang bermasuk lagi, kita nampak ni V-shape. Okay, ni V-shape. So dia dah break up. So confirm buyer kuat lagi. So dekat sini ada pattern lagi. Triangle. Sini kita triangle kan, ada pattern lagi. So bila harga ni dia boleh kekal atas daripada line ni, maksudnya dia dah break up resistance line ni lah. Maksudnya bila dah break, maksudnya dah confirm ni V-shape, lepas tu dia boleh kekal atas line ni, maksudnya ini level-level orang beli. Consolidate ni orang dah start masuk lah, walaupun nampak bila ada volume sikit kan, volume pun ada, dah mula recover. So dekat sini orang dah start beli jual lah, dah start collect. So bila ada pattern ni, macam mana kita nak gunakan pattern ni pula? Bila kita nak entry, kalau katalah kita nampak pattern yang ni kan, bila kita nak entry, biasanya kita akan entry dekat sini, dekat breakout ni, resistance ni. Dekat sini kita beli. Jangan beli bila ini kita memanglah kadang-kadang dia beli, dia naik, betul dia masuk dalam sikit kan. Sebab tu kita kena ada stop loss. Stop loss akan berada hampir kat sini lah. Kalau dia fail lah, kalau dia
dikatakan dia tak jadi kan, kalau dia just fake breakout, kita boleh standby, sama ada kita boleh jadikan stop loss tu dekat bawah candle ni ataupun yang support bawah ni, yang mana yang ikut risiko kita nak ambil lah. Tapi untuk entry buy, biasanya kalau kita guna pattern, guna lepas dia dah terjadi pattern tu. Bila dah jadi pattern tu baru confirm dia nak continue, ada continue rally, continue naik lah. Sama ada kalau break atas ni naik lah, kalau dia break bawah ni dia jadi bawah lah. Dia kita berbalik pada macam mana kita lukis support resistance tu. Kat sini banyak, kat sini ada, sini support, sini support, sini support. Yang trend line tadi pun dah jadi support, V-shape ni kan, ni kan trend line. So bila banyak line-line ni bertemu, so dia akan jadi lagi kuat lah. Macam ni contoh sini kan, area ni. So area ni jadi kawasan yang sangat strong support. So banyak line-line support dia bertemu kat situ. So kat sini jadi, kalau siapa yang biasa trade guna pattern ni, dia akan masuk sini je. Tak kisahlah dia potensi tu turun tu adalah, tapi bila nampak banyak line bertembung kan, banyak line bertembung, maksudnya kat sini strong. Kalau nak entry, kalau yang dah biasa guna pattern ni, kalau yang baru dia akan, kalau ikut buku lah, kalau ikut buku dia beli kat sini, kat atas. Kalau yang dah biasa guna pattern, dia akan cari support lah. Kita mesti nak beli yang murah kan, kita nak beli harga tu belum lagi naik, kita nak, biasanya orang kalau yang nak beli yang dekat support tu, so dia akan cari bentuk-bentuk pattern ni dulu, potensi pattern yang dia rasa akan terbentuk. So biasanya orang yang dah biasa, dia akan beli kat sini, bawah ni. Sama ada yang ke tengah ni pun dia beli juga, boleh beli. Tapi ini yang orang dah yang biasa guna lah. Jangan kalau yang baru, orang yang baru dia tak faham kenapa beli kat sini kan, sebab dia tak faham, dia tak boleh bayangkan macam mana pattern tu. Dia tak faham, sebab orang yang dah biasa, dia akan dah boleh terbayang dah, lepas ni pattern ni nak jadi apa. Bukannya nak kata dia 100% dia confirm dia jadi pattern tu, tapi dia boleh dia boleh project pattern, dia potensi pattern yang akan berlaku. Tapi kalau macam orang baru, biasanya dia akan beli kat atas ni untuk lebih selamat. Sebab bila dia confirm dia, sebab apa? Sebab bila memanglah kita nampak dia macam dah lambat, tapi kalau dia ada uptrend, harga ni masih menaik. Uptrend ni kan, kalau kita lukis line ni, uptrend tu, pattern tu atas line ni, trend line ni, so maksudnya harga tu masih uptrend. Lepas tu bila ada pattern breakout, so ada maksudnya kemasukan buyer tu ada lagi, masih kuat. So orang akan beli waktu nak lagi selamat, confirmkan dia betul ke yang ni uptrend, betul ke dia boleh pergi lagi, beli kat sini. Memang orang akan beli kat sini. So biasanya akan beli dekat atas pada resistance. Maksudnya atas ni resistance lah, bawah ni support lah. Kalau cut loss, biasanya orang akan cut loss ke bawah resistance, ke bawah support. Tapi kalau kita nak beli, kalau kita yang baru ni, kita kena follow yang tu lah, macam mana cara nak guna pattern tu. Lepas tu kita tengok lagi, ada lagi tak? Okay. Kemudian ni bila kita nampak macam ni pula kan. Okay, yang ni time frame dia daripada Julai 2020 sampai September 2020. Ini maksudnya dalam masa jangka masa Julai, Ogos, September, 3 bulan kan. Okey, ni 3 bulan ni maksudnya dalam jangka mid-term lah. Boleh consider sebagai 3 bulan ni boleh consider as sebagai short term. Tapi bila kita waktu sekarang ni yang ni, kalau kita jumpa pattern macam ni, ini dah kira dah long term punya pattern.
long term. So macam ni dia belum complete lagi setakat ni. So ini adalah start pada tahun awal tahun sampai sekarang. Dia masih tak lepas. Kita nampak ni dia nak apa? Dia nak forming pattern apa? Triangle ke ataupun double top? Itu yang kena bersedia. Bila kita dah biasa dengan pattern kan. Sekarang ni dia nak jadi double top ke? Double top ni ataupun dia nak jadi ni blackout. Untuk stop macam ni, kalau kita nak entry kan, bila kita kena garis lah potensi, ada dua potensi kat sini. Sekarang ni sama ada dia jadi ascending triangle ni, ascending triangle ataupun dia jadi double top besar ni. So kalau kita nak entry waktu ni kita make sure kita beli kat level atas support level ni. Support level. Beli level ni lah. Level support ni kan. Atas support ataupun atas line ni lah. This level lah. Level RM3.8 ni kan. So sekarang harga 340, 3.8. Sama ada kita nak beli atas level ni ataupun kita tunggu. Kalau yang dah biasa lah pakai pattern kan. Sebab apa kita beli kat sini? Sebab kita tak tahu, kita tak confirm ni nak pattern apa. Kalau kita beli beli sekarang, katalah ini macam ini pattern triangle ni potensi dia boleh naik atas kan. Kalau naik atas kita takut terlepas, kita beli sini. Nanti kalau jatuh kita dah risiko tinggi lah. Tapi kalau kita dah project ini sama ada jadi pattern ascending atas ataupun double top ni dia akan ke bawah. So kita nak kurangkan risiko tu, kita beli dekat atas support ni. Dia kalau betul dia jadi double top, dia kena break ke sini ataupun dia break bawah ni. Dia ada dua level. So kita boleh buat, kalau kita anggap dia ni lah, anggaplah dia sebab apa dia jadi, kita rasa dia double top sebab dia dah tinggi potensi yang lebih ke arah double top lebih besar daripada potensi untuk jadi triangle. Sebab dia dah dekat atas, tinggi. Pattern ni paling antara yang level yang tinggi. So kita kalau nak kurangkan risiko tu, kita belilah atas support ni. Kalau kita salah kan, kalau kita salah, at least kita dah siap-siap dah kita punya cut loss kat sini, bawah support ni kan. Ataupun dia, sebab dia boleh jadi kalau dia takut dia patah balik kan, so kita boleh siap lah. Tapi kalau kita boleh juga, kalau kita rasa kalau time tu dia masih strong, kuat, dia akan jadi macam ni, dia mesti patah balik. Kalau dia patah balik ni, beli pun, sebab tu beli lagi selamat. At least kita, target kita kat sini juga, tak payah tunggu kat atas kan. Kalau kita beli kat sini, kalau kita kalau ni lah aspek dia jadi triangle, sebab tu guna pattern ni biasakan, kalau orang yang dah biasa boleh guna support level ni sebagai tempat entry. Ataupun kalau orang yang baru nak start, kena start dekat beli masa dia dah blackout. So macam ni lah, beli kat level ni lah, level ni dah blackout ni barulah boleh beli. Breakout ni dekat dengan blackout resistant lah maksudnya, baru beli. So yang penting, yang bila nak guna pattern ni, yang penting yalah kita kena study, kena tahulah pattern, jenis-jenis pattern tu. Okay.
yang cukup yang mana yang kita ada sediakan ni, yang reversal pattern dengan tu kan. Reversal pattern dengan continuous pattern tu pun dah cukup dah untuk kita guna dalam kita punya Bursa Malaysia market ni. Dah cukup. Cuma kalau kita nak kita kena faham pattern ni berlaku waktu consolidate. Biasanya akan berlaku waktu consolidate, bukan waktu rally. Sebab tu dia akan berlaku, dia boleh jadi panjang, masa yang panjang ataupun masa pendek. Sama ada kita boleh sabar ataupun tak sabar, ataupun kita boleh sabar dekat support untuk entry, ataupun kita boleh sabar untuk entry dekat dia breakout dekat resistance tu. Itu guna je. Sebab apa kita guna pattern ni kita nak guna first, nak tentukan dekat mana entry, support ataupun dekat resistance. Lagi satu, kita nak tahu, kita nak project ke the next lepas dia break tu dia nak pergi ke mana. Kita boleh project lah. Biasanya kalau support tu ke bawah lah, dia dah ada pattern tu break ke atas tu, break ke resistance, dia potensi ke atas tu lebih besar. Itu gunanya pattern ni. Jadi pattern ni kita nak buat projection the next move tu, the next price tu nak ke mana, kita boleh tahu awal dah. Itulah kalau ni secara ni lah, secara basic lah. Okey. Terima kasih Fazrin. Maksudnya kita dah tengok pattern ni macam mula dia sebut tadi, historically secara manakala kita tengok yang lepas-lepas pattern tu kita boleh guna pakai sebagai indikator lah, sebagai panduan. Tapi at the end of the day, sebelum kita nak, jangan tengok semata-mata pattern, tengok pada template yang kita cari dekat internet tu, tapi kita kena faham pattern tu dia bentuk kembali, dia sebenarnya basic dia balik pada asas, pada support resistance tu. Maknanya lepas tu dia pun balik semula kepada, kalau kita tengok minggu lepas punya basic pasal kat mana phase dia kan. Maknanya kalau macam Fadi kata, kita tengok ni waktu rally ke ataupun waktu consolidation. Yang ni kita kena tengok lah. Okay. Dan rasanya Fazrin pun dah cerita panjang lebar tentang apa yang berlaku di sebalik chart pattern ni kan. Jadinya kalau kita dah faham apa yang berlaku di sebalik chart pattern ni, kat mana ada seller tu yang menyebabkan ada resistor membentuk pattern-pattern tertentu ni, rasanya kalau kita tengok balik pattern yang lain pun lebih kurang sama je. Mungkin bentuk dia berbeza tapi basic dia tetap sama. Cuma tinggal kita nak buat strategi bila kita nak masuk, bila kita nak keluar. Okey. So seterusnya, kalau tuan-tuan puan-puan yang terlepas, jangan risau, video ni ada rakaman, nanti boleh masuk balik punya page untuk ulang semula apa yang berkenaan chart pattern ni lah. Dan sebelum kita ni kiranya subtopik yang terakhir, sebelum kita habis live ni, kita akan masuk kepada basic lah candlestick pattern ni. Ni just simple. Ni pun kita nak tengok apa yang berlaku sebenarnya pada candlestick pattern tu. Sebenarnya kalau kita faham psychological, greed, fear dan sebagainya, kita apa pun pattern kita boleh baca dah. Ni saya serahkan kepada saudara Sam lah, Syukri, untuk cerita sikit pasal candlestick pattern ni. Okey, baik. Kita akan tengok pada candlestick pattern. Okey. Okey, boleh nampak slide tak? Sekejap Okey. Nampak slide? Okey. Okey, candlestick pattern ni, kalau kita tengok kat sini, kita ada macam 3 jenis lah. Natural candlestick pattern, bullish candlestick pattern dengan bearish candlestick pattern. Okey, neutral ni dia, okey, bagi contoh sini doji. Kita nampak ada, kalau dekat sorry. Okay, dia membentuk ekor dia sama je. Okay, ini menunjukkan buyer dengan seller ni sama. So kita ataupun dengan spinning top ni, kita boleh panggil dia indecision. Kita tak tahu dia nak ke mana.
kita tak ada hala tuju lagi. So dia sama ada dia akan ada atau continuation, atau kalau contoh dalam downtrend membentuk doji, dia akan continuation untuk downtrend lagi, ataupun akan depend pada next channel. Okey, tak apa, kita akan tengok pada seterusnya. Contoh bullish candlestick, nanti saya tunjukkan live dekat chart apa impact yang berlaku seterusnya. Okey, contoh ni bullish candlestick pattern. Okey, kita nampak hammer. Hammer ni ekor dia panjang, dia body. Ni kalau kita tengok dekat macam kita beritahu last week, open dia dekat bawah ni. Lepas tu harga dia jatuh, seller kuat, dan buyer kuat balik. Buyer beli balik, kuat balik, strong balik. Buyer dominate the price, nampak. Dia tutup pun atas daripada open tadi. So dia akan menunjukkan next candle akan naik lah. Nanti kita tengok dekat live. Contoh next bullish candlestick pattern, kita boleh nampak inverted hammer. Okay, yang ni dragonfly doji sama je. Seller first dia open dekat atas ni, seller dominate, price drop, dan buyer strong balik, buy balik, dominate balik. Dia close pun sama. So next kita boleh expect, expectation kita price akan naik. Sama juga next bullish engulfing. Okay, sebelum ni ada kecil, ada seller yang sehari sebelum atau candle sebelum ada seller, dan next ada satu candle bullish, dia makan semua seller ni. Lepas tu nampak kecil besar. Next piercing line. Okay, sama juga Morningstar, Morning Doji Star ni perlukan 3 confirmation Macam piercing line ni 2. Nanti kita tengok juga ada inside bar ataupun harami. Nanti saya tunjuk dekat dalam chat. Okay, ni Morningstar, ni 3 confirmation maksudnya dah ada 3 baru kita nampak. Okay, next akan kita expectation untuk naik. Sama Morning Doji Star, 3 white soldier, 3 candle yang sama. Okay, ini untuk bullish. Untuk bearish pula sama, dia berlaku dekat top. Shooting Star, Hanging Man, Gravestone Doji, Barrel Engulfing, Dark Cloud Cover, Evening Star, Evening Doji Star, 3 Black Crow. Tapi nama ni kita tak boleh tak hafal lah semua. Tapi kita akan tengok pada chart, kita akan nampak. Kita dah nampak lah ke mana nanti hala tuju dia. Okey, kita tengok dekat chart. Okey, kita contoh kita tengok dekat, kita tak akan tak boleh nampak semualah candlestick pattern ni. Saya bagi contoh. Okey, kita cari bullish bullish pattern Okey, kita nampak ni jatuh bullish candlestick. Okey, kita nampak dekat sini. Bullish engulfing. Boleh nampak tak? Okey, price jatuh, dan kita nampak ada next candle bullish engulfing, full dia makan semua candle yang sebelum ni. Dia candle yang seterusnya lagi besar daripada candle yang sebelumnya. So kita punya expectation harga akan naik. So kita nampak price dia naik sama. Okay, lepas tu dekat sini ada juga berlaku lagi candle. Ada berlaku juga lagi. Ini just candlestick saya tak masukkan support, resistance apa semua. Ini nampak ada doji, tapi ni tak nampak sangat lah. Ni nampak macam apa, Evening Star ataupun Evening Doji Star macam tu lah. Boleh nampak. Dan pada jatuh. Dan next kita nampak pula ada apa, bullish engulfing. Bullish engulfing, nampak dia naik, terus naik. Lagi kita cari lagi. Okey, itu untuk yang uptrend lah, kita tahu dia akan naik. Okey, ni contoh tadi saya cakap doji ataupun piercing line tu. Nampak? Ni doji. Ini indecision. Buyer dengan seller sama.
indecision dua candle ni. Tapi nampak at last buyer winning, buyer naik balik. Okay, kita cari pula yang tengok yang sebelum-sebelum ni ada yang saya dah tanda. Okey, nampak. Okey, ini pun sama. Okey, ni bawah ni kita boleh nampak macam ini kena nanti kita bagi slide ataupun boleh Google lah chart pattern, candlestick candlestick pattern ni banyak, memang banyak. So kita pun boleh nampak yang kita biasa tengok je lah. Macam ni kita nampak inside bar ataupun harami. Candle yang ni kita ni tak berapa jelas lah, tapi sebagai contoh boleh lah. Nampak candle sebelum ni merah, dia full makan semua. Candle seterusnya dia berada dalam range candle tu je. So next dia breakout dekat inside bar, dekat candle yang sebelum ni. Okay, dia dah, ni confirmation untuk dia bullish. Nampak, next dia naik. Ini salah satu inside bar kita boleh panggil. Dia kita tandakan dekat sini. Ini salah satulah dia tandakan dekat situ. So ni candle putih ni nampak ada dalam range ni je. So confirmation dia bila dia breakout. So kita nampak okay, next dia akan price akan bergerak naik lah, bullish lah. So next pun kita nampak seterusnya ada bullish engulfing. So kita nampak dia akan terus akan naik lah. Nampak menunjukkan buyer dominate pasaran masa tu. So ni pun kita nampak. Okay, kita cari bearish pula Okay, ini boleh consider sama juga. Inside bar harami untuk bearish. Net sebab apa? Price net dia break ke bawah, tapi tak kuat. Sebab apa? Dia berlaku pun dekat bukan pada pucuk apa semua tu yang tak jadi tu, nampak. Okey, kita cari yang bearish. Okay, kita tengok terkini lah, senang. Ni saham tadi MIG lah. Ni sebagai contoh je. Okay, kita tengok start daripada kita tengok mana yang kita boleh nampak. Okey, kalau kita tengok kat sini, kita nampak kat sini. Ni macam ada spinning top. Nampak price jatuh. Drop. Dan dia naik balik. Dekat sini kita boleh nampak ada bearish engulfing. Bearish engulfing, nampak. Dia makan semua ni. Dan nampak next movement, next dia punya trend dia, price akan jatuh. So yang terbaru kita nampak ada macam mungkin dia akan membentuk inside bar lah. So kita tak tahu ke mana lagi hala tuju dia. Kalau dia berjaya break ni, so possibility dia nak naik tu adalah. Tapi kalau dia break ke bawah, possibility dia nak jatuh tu ada. Sebab yang ni inside bar ni untuk yang latest lah. So macam ni kita boleh nampak tadi ada bearish engulfing. So nampak lepas dah berlaku bearish engulfing, dia jatuh. Ini just pure chart lah. Belum gabungkan dengan support and resistance. Untuk better, kalau kita nampak bearish pattern tu, bearish candlestick pattern tu berlaku pada resistance, so probability dia nak jatuh tu adalah lebih tinggi berbanding dengan dia berlaku dekat tengah. Ataupun kita boleh tarik dia berlaku dekat Fibonacci punya line ke apa kan. So still more lah. Ni just memang pure candlestick pattern yang bagi kita nampak
ini pattern ni, next pattern apa akan berlaku. So kalau kita gabungkan lagi support resistance ke, ataupun contoh setiap pattern tu berlaku dekat candlestick pattern tu berlaku dekat resistance tu, macam saya cakap tadi, probability dia nak jatuh tu ataupun naik tu lagi tinggi lah kat support resistance, berbanding dengan just pure macam ni je lah. Ini just kita nak sharing je, nak bagi kita nampak macam mana kita nak tengok candlestick pattern tu. Sebab candlestick pattern ni banyak, tapi at last kita akan pakai yang kita biasa je. Yang biasa akan berlaku, contoh ni bearish engulfing, bullish engulfing biasa berlaku. Lepas tu inside bar macam saya cakap tadi, harami. Lepas tu 15 star pun, hammer pun, ni pun antara yang biasa berlaku lah. Yang lain ada berlaku tapi jarang lah. Memang kita kena, ni nanti boleh google je candlestick pattern, kita boleh study gitu. Kita pergi dekat chart, kita kita study, tengok chart tu, tengok satu-satu macam mana, dan gabungkan dengan support dan resistance. So kita akan nampak lah bila berlaku dekat support ataupun resistance tu, dia akan lebih probability dia nak, contoh dia nak naik, probability dia lagi tinggi lah nak berbandingkan dengan dia ataupun dengan dekat Fibonacci punya line. Kalau dia jadi tu, possibility dia nak, probability dia nak jadi tu adalah lebih tinggi berbanding dengan yang kalau dia jadi tiba-tiba dia jadi ke apa kan. Okay, tu je lah untuk candlestick pattern. Okay, boleh Wish? Okay, so settle lah, Alhamdulillah. Kita dah cover lah banyak-banyak berkaitan trend line, support resistance, chart pattern dengan candlestick pattern. Jadi sebenarnya benda ni kita, kalau nak pattern sahaja, banyak yang kita boleh dapatkan di ni lah, internet lah, boleh google je. Cuma yang kita bawakan minggu ni, kita minta saudara Syukri dan juga Fazrin ni terangkan contoh macam mana benda tu ada dekat pattern, dan falsafah ataupun basic yang berlaku di sebalik chart pattern dan juga candlestick pattern tu, supaya kadang-kadang kita tak hafal pattern tu pun tak apa sebenarnya, as long as kita faham basic di sebalik benda